Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala udwana ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman 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 ya hafiz ya mujib qallisna minal waba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali marilah kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi melanjutkan usia kita untuk kita masuk pada tahun yang baharu Islam, tahun baharu Hijrah iaitu 1444 Hijrah, yang mana apabila kita masuk ke tahun baru bermakna sudah bertambah usia kita. Jadi wajiblah kita bersyukur kehadrat Allah SWT masih lagi bagi peluang kepada kita untuk mengecapi nikmat sebagai hamba-Nya, yang insya-Allah kita boleh lagi beramal ibadah dan sebagainya. Selawat dan salam kita kepada junjungan yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda Nabi ialah panduan kita, pedoman kita, yang disebut sebagai insanul kamil, manusia yang sempurna, yang kita sewajibnya menjadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah contoh tauladan kita sepanjang zaman, contoh tauladan kita 24 jam selama mana kita masih hidup. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, Allah mengangkat darjat orang yang beriman dan orang yang berilmu, beberapa darjat, beberapa kedudukan. Ini memberi maksud bahawa orang yang beriman sekaligus berilmu, bukan saja beriman tapi berilmu, kerana tidak akan berimannya seseorang melainkan mesti dengan ilmu. Maka Allah Ta'ala akan angkat darjatnya, kedudukannya di sisi Allah SWT beberapa darjat. Bahkan orang yang beriman, yang berilmu ini disamakan kedudukannya itu bersama dengan para anbiya, para awliya, para salihin, para syuhada dan sebagainya. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwayatin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib, fardu bagi setiap orang Islam, sama ada yang muslimin ataupun yang muslimat, sama ada yang lelaki ataupun yang perempuan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini kita akan saya akan mengupaskan tentang tajuk manhaj Rabbani ummah berkualiti. Walaupun tajuk ni adalah tajuk tema yang lama, tema Hijrah 1443, tapi masih relevan. Kita tak nak kita tukar tema tiap-tiap tahun, tapi masih pada tahap yang sama. Kita tak naklah macam tu. Jadi walaupun kita ambil semula tajuk yang lama, tema yang lama, tapi masih lagi relevan sepanjang zaman. Kenapa saya pilih tajuk ini? Apabila diminta oleh pihak masjid, kenapa saya pilih tajuk ini? Kerana tajuk ini sesuai, sangat sesuai, bahkan relevan dengan keadaan umat Islam
zaman sekarang, masa kini. Kenapa kita nak kena kembali kepada manhaj Rabbani? Kerana natijahnya nanti ummah berkualiti itu berpandukan kepada manhaj Rabbani. Kalau maknanya kita tak capai manhaj Rabbani, maka kita tak akan jadi umat yang berkualiti. Jadi maknanya kita kena kembali kepada manhaj Rabbani. Apa itu manhaj Rabbani? Manhaj ni bahasa Arab. Manhaj ataupun jamak dia manahij. Manhaj ni kalau dalam bahasa kita kata method lah, ataupun cara, ataupun bahasa mudahnya lagi adalah silibus. Manhaj, kaedah. Rabbani ini merujuk kepada ketuhanan, Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya manhaj yang berpandukan kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam ayat Al-Quran Allah Taala menyebutkan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Allah Taala utuskan bagi setiap umat ini rasul, seorang rasul yang memandu manusia, mengajak manusia kepada an ya'budullah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjauhkan taghut, syaitan dan sebagainya. Jadi ini tugas baginda Rasul, tugas Rasul-Rasul yang menyampaikan manhaj Allah SWT, manhaj Rabbani, iaitu mengajak manusia kepada menyembah Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT, mentakdiskan Allah SWT daripada segala kekurangan, segala sifat-sifat yang tercela dan sebagainya. Oleh kerana itulah dalam pengajian tauhid, akidah, kita belajar sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ni siapa, bagaimana sifatnya dan sebagainya. Kerana nanti kita akan sembah dia. Kita tak akan sembah kalau kita tak kenal Allah SWT. Kalau kita sembah juga Allah SWT dalam keadaan kita tak kenal, bermakna apa? Bermakna belum sampai maksud dia, ataupun belum sempurna penyembahan kita kepada Allah SWT tanpa kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manhaj Rabbani, manhaj yang dibawa oleh baginda Nabi SAW yang pertama sekali. Begitu juga rasul-rasul yang lain, bermula daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi yang terakhir, Nabi SAW. Semuanya membawa manhaj tauhid, semuanya membawa tauhid, mengesakan Allah SWT. Tidak ada Nabi-Nabi walaupun seorang daripada 124,000 orang Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT, yang akhirnya yang kita wajib ketahui 25 orang Nabi dan Rasul sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang membawa lain daripada mentauhidkan Allah SWT. Tidak ada. Mentauhidkan Allah SWT bermakna apa? Mengesakan Allah Ta'ala, menunggalkan Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala itu esa, saja, satu saja, tunggal. Tak ada Tuhan yang lain. Tak ada Tuhan yang lain. Itu manhaj yang pertama adalah tauhid. Kemudian daripada tauhid inilah membina kekuatan dalam diri dari umat, dalam diri manusia, yang mana dengan kekuatan itulah kualiti utama umat tadi adalah berdasarkan tauhid, berdasarkan keimanan dia. Tinggi dan lemah iman tu bergantung kepada sejauh mana dia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan tauhid inilah umat akan jadi umat yang berkualiti. Kerana apa? Kerana dalam kehidupannya 24 jam dia tahu bahawa urusan takdir dan takbirnya ini bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Tuhan yang lain yang menguruskan kehidupannya 24 jam melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini manhaj Rabbani. Yang pertama adalah mentauhidkan, mengesakan Allah SWT. Yang kedua adalah apa manhaj Rabbani yang dibawa oleh setiap Nabi-Nabi, setiap Rasul adalah ilmu. Nabi-Nabi dan Rasul selain daripada bawa mentauhidkan Allah, bawa umat kepada ilmu. Bawa umat kepada ilmu, kepada hikmah. Oleh sebab itu baginda Nabi SAW, wahyu yang pertama diturunkan kepada baginda adalah ayat yang ayat pertama hingga ayat kelima surah Al-Alaq.
Al-Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perkataan yang disebutkan di situ adalah Iqra, bacalah. Ini memberi satu isyarat kepada nak majunya umat selain pada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Tak boleh tidak ada ilmu. Zaman sekarang ni zaman apa nama? Orang kata zaman hipster. Zaman hipster ni dah dengar dah anak-anak muda dia tak nak lagi dengan ilmu. Dia kata buat apa ada SPM? Kan, tak ada SPM pun boleh jadi kaya. Boleh banyak duit kan. Sekarang memang macam tu kan. Maknanya dia apa nama dah ada satu fahaman yang macam tu. Dia tak buat apa belajar tinggi-tinggi, habiskan duit saja. Bagus kita tak payah belajar tinggi-tinggi, kita apa nama buat duit. Buat duit dengan berbagai cara lah. Itu yang terbabas antara halal dengan haram tu. Sebab apa? Tak ada ilmu. Kan? Tak ada ilmu. Semata-mata nak cari keduniaan, bersifat apa nama? Bersifat materialistik, bersifat mata duitan, tanpa menghiraukan halal dan haram. Jadi Nabi bawa manhaj ilmu. Maknanya setiap umat mesti ada ilmu. Nak berjaya dunia ataupun nak berjaya akhirat kena ada ilmu. Oleh kerana itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa nak dunia sebab kita memang hidup kat dunia. Jadi nak ataupun tidak mesti apa nama ada bahagian-bahagian dunia yang kita kena cari selama mana kita hidup di dunia. Jadi kata Nabi siapa yang nak dunia kena ada ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan keduniaan lah. Selama mana kita nak hidup di dunia ni dalam beberapa tahun. Kemudian wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang nak akhirat, kerana akhirat tu kekal abadi. Maka kita kena ada ilmu juga. Wa man aradahuma ma'an. Siapa nak kedua-duanya, yang terbaiknya dia ambil kedua-duanya. Jadi umat Islam nak jadi kualiti dia kena ambil ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Baru dia jadi umat yang berkualiti. Kalau dia ambil salah satu umat dia ambil dunia saja, akhirat dia tak nak, maka dia tak akan jadi umat berkualiti. Satu umat lagi dia ambil akhirat saja, dunia dia tak nak, maka dia juga tak akan jadi umat berkualiti. Nak jadi umat berkualiti kena ada dua-dua, ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilmi. Siapa yang nak kedua-duanya, nak dunia dengan nak akhirat, kena ada ilmu. Ilmu adalah asas umat Islam. Jadi umat Islam diajar sejak wahyu yang pertama lagi adalah ilmu. Tapi makin akhir zaman, makin umat jauh daripada ilmu. Apa bukti dia umat jauh daripada ilmu? Kita tak payah ambil jauh-jauh, kita tengok di Bintulu ni saja. Kalau kita ambil Sarawak ni luas sangat, kita ambil di Bintulu je. Sebab apa? Kita nak fokus nak baikkan umat seluruh Sarawak ni bukan kemampuan kita. Mari kita ambil Bintulu saja. Baik. Apa buktinya di Bintulu ini rancak dengan ilmu? Di Bintulu ni ada tak sekolah? Ada sekolah. Tapi sekolah kebangsaan, sekolah agama ada tak? Ada berapa? Boleh dikira. Kan? Masjid banyak, lebih daripada 13 kan? 13 buah masjid ataupun 13 buah masjid. Masjid ni hidup tak pengajian ilmu dia? Waktu bila hidup pengajian ilmu dia? Kan? Berapa orang yang datang majlis ilmu? Ini kita punya KPI dia, penilaian. Kita kena nilai sendiri. Kemudian surau, hidup tak dengan majlis ilmu? Surau banyaklah kat Bintulu kan? Lebih daripada 30. Kan? Hidup ataupun tidak? Tak hidup pasal tak ada dana. Masjid ada dana pun tak hidup. Ini kan pula surau tak ada dana, lagilah tak hidup. Cuma jangan sampai lingkup sudah. Tak hidup tu masih boleh bertahan tu alhamdulillah, masih ada orang datang solat. Cuma majlis ilmu tak hidup. Ada jugalah dihidupkan dengan majlis bacaan Quran dan sebagainya. Itu pun alhamdulillah. Cuma dia kena tingkatkan lagi kualiti dia. Maksudnya masjid-masjid yang banyak duit ni dia kena support surau-surau ni. Jangan kiralah ini duit kita tak. Ini umat. Ini apa nama untuk umat. Bila fikir untuk umat, kita dah tak kira dah. Masjid kita duit kita, masjid orang lain duit kita, bukan. Masjid kita duit orang, masjid orang lain kemungkinan duit kita juga. Dia kena fikir macam tu. Tak boleh fikir kita saja. Ini bukan zaman fikir diri sendiri, bukan zaman fikir nafsi-nafsi. Jadi kemudian kita tengok dekat Bintulu ni ada kedai buku tak?
Ada kedai buku? Nak tanya, ada kedai buku? Ada. Buku alat tulis ada lah, banyak. Kedai buku alat tulis memang banyak. Kedai buku-buku yang berkualiti, yang bersifat ilmiah, separa ilmiah, buku agama, banyak. Itu tuan-tuan jawab sendiri lah. Tuan-tuan jawab sendiri. Nak cari kat mana? Kat Pebula. Itu pun setiap kali pergi, buku yang sama. Sebulan, saya selalu pergi kedai buku. Sebulan, berapa kali pergi kedai buku, buku yang sama, tak berubah. Itu-itu je. Dan buku yang ada tu pun ketinggalan zaman. Mungkin kat tempat lain dah update dah, buku lain. Kat situ itu je. Yang banyak buku Quran, Iqra, itu banyak. Yasin, itu banyak. Buku-buku yang menambah pengetahuan, yang meningkatkan kualiti umat, ada? Tak ada. Pasal apa tak ada? Sebab tak ada permintaan. Kita belajar ekonomi kan? Bila ada permintaan, adalah pengeluaran. Permintaan tak ada. Nak ada buku macam mana kalau tidak ada permintaan? Jadi itu kita boleh dah nilai dah. Dari sudut itu kita boleh nilai kualiti umat Islam kat Bintulu ni macam mana. Okeylah, ada orang kata dia beli buku secara online. Dalam talian. Kalau kita boleh terima, kita tanya dia, buku apa yang dia beli? Buku apa yang dia baca? Pengarangnya siapa? Kita boleh tanya. Dekat rumah dia ada mini pustakaan tak? Pustakaan mini ada. Bilik bacaan ada. Kita jawab sendiri lah. Jadi macam mana kita nak tingkat kualiti umat kalau kita tak ada ilmu? Yang tadi tu majlis ilmu, hadir majlis ilmu secara bersemuka. Hadir majlis ilmu. Yang kedua adalah membaca. Kena membaca. Tak boleh bagi alasan, Allah, saya dah lama tinggal sekolah. Baca surat khabar hari-hari. Baca berita dalam media sosial hari-hari baca. Tapi baca buku tak. Kan? Sebab tu kita kena balik kepada manhaj Rabbani ni, kena ada silibus. Sebab tu kuliah-kuliah kat masjid pun kena ada silibus dia, kena ada kitab, kena ada buku yang diajar. Jangan main ajar macam tu saja. Tak ada panduan. Sebab apa? Kesian dekat umat. Apa panduan dia? Bila dia dah habis belajar, apa panduan dia? Kurang-kurangnya kalau ada kitab, ada buku yang diajar, dia ada panduan dia. Dia boleh ulang kaji tiap-tiap malam, boleh tengok, baca balik dan sebagainya. Selalu saya sebut, kita tak cukup dengan ilmu yang kita belajar kat sekolah rendah, tak cukup dengan ilmu yang kita belajar kat universiti, tak cukup. Ilmu fardu ain pun tak cukup, apatah lagi ilmu yang bersifat fardu kifayah. Fardu ain pun tak cukup, tak lepas lagi. Kita pun boleh tengok sendiri kan, cek buku anak-anak, buku pendidikan Islam. Apa dalam pendidikan Islam tu? Tak cukup, sikit saja. Itu pun ada yang tak nak hadir kelas kafar, tak nak pergi tuition yang bayar berpuluh-puluh, beratus-ratus, sanggup dia bayar. Kelas kafar yang tak kena bayar, ataupun kelas Quran bayar RM30, kecoh satu Malaya. Berlaku dekat Bintulu, kecoh sampai dekat Melaya sana, kat Senajung sana kan, yang 2-3 bulan lepas. Isu dia bayar RM30. Mak bapak soal, kenapa ustazah nak kena bayar RM30? Mahal sangat. Pergi tuition bayar 50, 60, 100 boleh kan? Pasal dia fokus untuk anak dia. Sekarang dah tak ada SPM kan? Dia fokus mati-matian bayar, keluarkan duit untuk SPM. Nanti masuk universiti, bukan tak boleh, boleh, bagus. Tapi yang bersifat keagamaan ni kita macam ambil endah tak endah, ketepikan. Jadi macam mana kualiti kita nak meningkat, kualiti umat Islam bila tak ada ilmu agama? Ilmu agama ni panduan kepada ilmu yang bersifat fardu kifayah tadi. Kalau tak ada ilmu agama, itu yang dia kerja apa pun, dia buat apa pun, dia tak hirau halal haram, pasal tak ada panduan. Tak ada panduan. Jadi maknanya kita kena balik kepada manhaj Rabbani ni, kena susul. Ni tahun baru ni, tahun baru Islam bermula daripada Maghrib. Pasal apa mula pada Maghrib? Kita umat ni sentiasa mendahului. Orang lain pukul 12, kita Maghrib, maknanya kita awal. Itu isyarat dia. Umat Islam mesti mendahului umat yang lain. Tapi kita tak faham. Kita anggap itu dah macam adat aja. Bila orang sambut tahun baru, okey, sambut tahun baru datang masjid. Nanti malam esok dah tak ada dah. Minta maaf cakap, malam esok dah tak ada dah orang. Malam ni je.
Pasal malam ni nak baca doa kan. Lepas maghrib nak baca doa. Minta maaf cakap, minta maaf. Kalau terasa kejap lagi ujung apa ceramah saya minta maaf. Minta maaf, terpaksa cakap, terpaksa. Bukan apa? Bukan nak cakap, memang terpaksa lah. Memang terpaksa cakap. Nanti jangan tuan-tuan hantar saya balik Melaya pula. Rugi tuan-tuan. Kan? Terpaksa cakap. Maknanya kita kena berubah. Kalau kita tak berubah, maknanya tiap-tiap tahun macam tu lah. Tak meningkat kualiti kita. Kualiti ilmu tak meningkat, kualiti ibadat pun tak meningkat. Kualiti ibadat ni kadang-kadang kita duk rasa ibadat kita dah hebat. Padahal yang kita buat tu tak sesuai dengan ilmu pun. Tak sesuai dengan ilmu pun. Pasal apa? Kita tak menambah ilmu. Kita rasa ilmu kita dah cukup. Ilmu agama ni luas tuan-tuan. Ilmu agama ni sangat luas. Bagaimana ilmu dunia, ilmu agama tu sangat luas. Sangat luas. Tak cukup nak belajar. Okeylah. Kita ambil yang asas. Yang asas ni 3 cabang ilmu kan. Apa nama? Tauhid, apa nama ni, fiqh dengan akhlak ataupun disebut tasawuf kan. Yang apa, akidah ni. Akidah ni ada 4. Belajar tentang uluhiyah, ketuhanan. Yang kedua pasal nubuwah, kenabian. Yang ketiga tentang sam'iyat ataupun perkara yang ghaib. Yang keempat perkara yang berkaitan dengan mungkinat, perkara yang mungkin. Okay, yang uluhiyah ni, ketuhanan. Nak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan, macam mana nak jadi hamba Tuhan? Kena kenal Tuhan. Ini Tuhan tak kenal. Kalau kita tanya, Tuhan tu apa? Tuhan tu apa? Kita tanya, Tuhan tu apa? Kan? Kita boleh jawab tak boleh jawab? Tak boleh jawab, mana kita kena mengaji. Kan? Sifat Tuhan. Kita kenal, kita tak boleh kenal secara zat Tuhan secara hakiki, tak boleh kenal. Kita hanya kenal sifatnya saja. Kenal sifatnya saja. Bila kenal sifat kita tahu Allah SWT ni macam mana. Bila tak kenal Tuhan, itu yang dia sangka Tuhan macam dia. Tuhan macam dia. Kan? Itu yang sekarang ni ada pula isu Tuhan zalim. Pasal apa? Tak kenal Tuhan. Maka dia mengatakan Tuhan zalim. Kan? Kalau dia buat amal ibadat, contoh, dia buat amal ibadat, Tuhan campak dia dalam neraka. Dia akan kata Tuhan zalim. Kan? Ketika mana dia dapat musibah, dapat sakit, dapat musibah dan sebagainya, dia akan kata Tuhan zalim. Waktu Tuhan bagi nikmat pada dia, dia tak kata pula Tuhan zalim. Ketika mana dia buat maksiat, dia buat ingkar, Allah bagi nikmat, bagi kesenangan, dia tak mengatakan pula Tuhan zalim. Tuhan zalim, kenapa bagi nikmat pada aku yang aku buat maksiat? Dia tak kata. Pasal apa? Pasal dia suka nafsu. Tapi bila perkara yang Tuhan tarik yang dia tak suka, berdasarkan nafsu dia akan kata Tuhan zalim. Kan? Anak meninggal, Tuhan zalim ambil anak dia. Tuhan zalim bagi dia sakit dan sebagainya. Sedangkan hakikat apa yang Tuhan ambil itu adalah milik Tuhan. Bila milik Allah SWT, tak ada istilah zalim, itu milik dia. Kau suka dia nak buat apa pun. Bahasa kasar je, kau suka dia nak buat apa pun, milik dia. Kan? Sebagai contohnya, kita beli ayam. Kita beli ayam. Kan? Kita beli ayam. Kita bayar duit kita, hasil kita kerja kan. Ni sebagai contoh. Ayam tu kita sembelih. Kita ambil pisau, kita sembelih ayam tu. Orang tengok kita sembelih ayam, orang kata zalim. Dia ambil gambar masuk Facebook. Zalim lah. Kita sembelih ayam tu. Apa dosa ayam tu? Bunyinya macam baiklah sangat kan. Kita yang beli ayam tu, kita nak makan ayam tu, kita sembelihlah ayam tu. Kan? Itu tak namanya zalim, sebab itu milik kita. Kita buat pun sesuai dengan syariat. Lainlah kita beli ayam tu, kan? Kita gantung ayam tu. Bukan nak makan pun gantung. Itu baru nama zalim. Pasal apa? Tak sesuai dengan syariat. Kan? Kan? Maknanya pada Allah SWT tak ada istilah zalim. Kalau Allah SWT letakkan seorang pada satu tempat atau membuat satu pada seorang, itu sifat adil dia. Sifat adil. Sebab tu dalam pengajian tauhid, Allah Ta'ala boleh campakkan orang yang buat ibadat dalam neraka, boleh masukkan orang yang ingkar dalam syurga. Boleh. Itu milik dia. Tapi berlaku tak?
InsyaAllah tak berlaku lah, sebab Allah janjikan orang yang buat amal ibadat masuk syurga. Orang yang buat ingkar masuk neraka, itu janji dia. Allah tak akan menyalahi janji. Tapi kalau berlaku macam tu pun tak dinamakan zalim, sebab itu milik dia. Itu milik dia. Baik, maknanya itu yang kita kena belajar dalam tauhid. Dalam akidah. Akidah ni kekuatan. Orang zaman sekarang dia cari kekuatan melalui perkara lain. Bila orang buat filem Mat Kilau, dia naik dia punya sifat kepahlawanan dia. Kepahlawanan. Tapi pahlawan apa? Belajar tahu akidah pun tak. Akidah tak ke mana? Tak ada. Musuh tengok pun tak takut. Pasal itu sekadar apa? Semangat macam tu saja. Semangat buih saja. Bukan betul-betul. Kan? Bila up saja cerita tu, pakat semua daftar nak masuk silat. Bukan nak daftar nak masuk kelas fardu ain. Itu kita ni jenis umat buih. Memang betul yang Nabi sebut, umat akhir zaman ni ibarat buih-buih di lautan. Tak ada kualiti. Jadi kita kena usaha. Lepas tu saya selalu sebut dalam kuliah, kalau kita orang awam, kita kena tingkatkan ilmu kita selebel ustaz, selebel ustazah. Bukan kita nak jadi ustaz, bukan kita nak jadi ustazah, tapi ilmu kita level macam tu. Supaya nanti tiap-tiap kita ada soalan, kita tak akan tanya lagi pada ustaz dengan ustazah. Ini tiap-tiap tahun soalan sama. Boleh ke baca doa akhir tahun, awal tahun? Soalan yang 20 tahun lepas tu. Ulang balik. Nanti masuk bulan lain, sama pula. Soalan yang sama. Tak habis-habis. Soalan yang sama. Pasal jawapan dah ada. Itu kita tu. Terpaksa cakap, itu kita. Jadi, guru saya kata, kita orang awam kena tingkat ilmu dia sampai level ustaz-ustazah. Yang ustaz-ustazah ni, kena tingkat level dia sampai level ulama'. Yang ulama' kena tingkat level dia sampai level tabi'in. Sampai level Imam Syafi'i tu. Boleh. Azam pada malam ni, tahun baru ni, nak tingkatkan ilmu kita masing-masing sampai level yang tinggi. Level yang tinggi. Supaya nanti, kenapa? Terutamanya orang lelaki. Sebab dia ketua keluarga. Dia yang bertanggungjawab, wajib ajar anak isteri dia agama. Fardu ain. Bukan hantar kat ustaz, bukan hantar kat ustazah. Ustaz-ustazah pun dia ada anak bini dia juga, nak kena ajar. Ni, dia kena sendiri ajar dulu. Dia kena ada ilmu, dia kena ajar dulu. Itu kewajipan dia, kewajipan ketua keluarga. Bila dia tak mampu tu baru dia hantar kepada orang lain. Tapi didikan tu mula daripada rumah. Dia kena didik daripada rumah. Sebab tu kalau kita balik pada zaman Syekh Osman Sarawak kan, kenal tak? Osman Sarawak kenal tak? Kalau Syekh Osman Sarawak tak kenal, masalah ni. Duduk Sarawak ke tuan-tuan orang bukan orang Sarawak ni. Syekh Osman Sarawak zaman dia tak ada sekolah, tak ada pondok. Sarawak ni memang tak ada pondok. Yang ada pun kemudian itu pun bukan pondok, tak belum level pondok. Kita panggil madrasah boleh lah. Bukan level pondok. Jadi macam mana Syekh Osman Sarawak ni? Dia belajar kat rumah. Ada guru yang ajar. Kan? Kita boleh baca sejarah dia kan? Ada guru yang ajar. Maknanya didikan tu mula pada rumah. Jadi macam itulah zaman penjajahan. Ketika mana penjajah halang umat daripada pergi sekolah, pergi apa semua. Jadi macam mana umat nak berjaya? Dia belajar daripada rumah. Ketua keluarga yang ambil tanggungjawab. Kita bacalah sejarah mana-mana di Turki ke di mana ke, semua berlaku yang macam tu. Tapi kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak buat? Tak ada ilmu. Kan? Jadi kita kena balik kepada mentauhidkan Allah SWT, kena balik kepada manhaj ilmu. Kena ada ilmu. Carilah apa pun ruang-ruang untuk kita menambah ilmu. Sama ada datang ke masjid, sama ada ikuti kelas dalam talian, ataupun apa saja cara, gunakan peluang tu selama mana Allah Ta'ala masih bagi kita nyawa, masih bagi kita kesihatan. Cari ilmu. Sebab tu disebut oleh Imam Asy-Syafi'i, syarat orang nak belajar ilmu ni tuluz zaman, sepanjang zaman. Sebab tu orang buat PhD pun sebenarnya dia tak boleh berhenti sampai situ. Dia kena belajar lagi sampai dia mati. Ulama, kalau kita tengok sifat ulama, dia belajar ilmu ni sampai mati, walaupun dia dah jadi ulama. Satu kisah,
apa nama, Al-Farabi. Al-Farabi ni terkenal. Dia dah di perbaringan dah. Orang kata dah nak mati dia ni, di perbaringan. Kawan dia datang ziarah dia. Dia tanya masalah fiqh. Dia tanya satu masalah fiqh. Kawan dia kata, ibarat dia bahasa kita lah, kau dah nak mati, kau tanya lagi masalah fiqh. Dia ibarat macam tu lah. Dah nak mati ni, tanya lagi masalah fiqh. Apa jawab dia? Dia kata, aku tak nak mati dalam keadaan aku jahil tentang masalah tu. Itu jawapan orang yang ikut manhaj Rabbani, orang yang ada nilai dia, kualiti umat. Ibnu Sina, waktu dia dapat faham, Ibnu Sina ni dia bidang falsafah lah. Orang kata dia Syiah, dia bukan Syiah, dia ahli sunnah. Dia ahli sunnah. Bapa dia tu yang Syiah, dia tu tak, dia ahli sunnah, mazhab Hanafi. Ibnu Sina ni mazhabnya adalah mazhab Hanafi. Okey, Ibnu Sina ni bila dia faham tentang karya Aristotle, dia baca 40 kali. Baca sekali tak faham, baca lagi tak faham, baca lagi tak faham, sampai 40 kali. Bila dia, itu orang cerdik tu, orang yang otak cerdik. Kita agaknya baca 300 kali agaknya, tak faham-faham juga. Dia baca sampai 40 kali. Bila dia faham, apa dia buat? Dia pergi masjid, dia solat sunat 2 rakaat, kemudian dia sedekah masuk dalam tabur masjid. Syukur kepada Allah SWT, Allah Ta'ala buka bagi dia kefahaman. Kita kalau kita faham, kita buat apa? Anak-anak kita, orang zaman sekarang, kalau faham buat apa? Kan? Tak ada nilai. Kita tengok anak-anak kita dekat universiti, habis convocation, dia buat apa? Dia lempar topi. Lempar topi ni, itu budaya mana? Budaya mana tuan-tuan? Nak budaya mana? Kita banyak ikut budaya bukan budaya Islam, bukan adab Islam. Orang ahli ilmu dia tak akan lempar tu. Itu mahkota dia. Mahkota dia ada nilai dia tak akan lempar. Ini lempar. Jangan kakak Yusti, habis SPM, koyak. Kata keputusan SPM, koyak. Tiru, kita tiru, suka tiru. Kalau dalam media sosial sekarang ni, 99% orang perempuan. Jaga hati-hati orang perempuan. Jangan terikut-ikut. Orang perempuan lah yang paling mudah sekali terikut-ikut. Ikut budaya yang tak bagus ni. Ingat, muka cantik, minta maaf, muka cantik, muka segak, kalau tak ada nilai, tak ada nilai. Di sisi Allah SWT tak ada nilai. Allah Ta'ala tak tengok muka kita cantik macam mana ke, segak macam mana, tak. Yang ditengok adalah nilai ketakwaan kita, iman kita, ilmu kita, itu yang dinilai. Jadi kita nak jadi umat berkualiti ni sangat jauh lah. Kalau kita umat Bintulu ni, jangan kita nak bandingkan umat Islam Bintulu dengan umat Islam di luar negara. Kita bandingkan dengan umat Islam kat Semenanjung pun sudah. Itu pun dah jauh ketinggalan. Itu pun dah jauh ketinggalan. Minta maaf cakap. Realiti dia macam tu. Ada seorang cerita pada saya, orang Sebau. Dia kata 20 tahun lepas, ketika mana dia duduk kat Sebau, ni orang Sebau cerita. Tak percaya tanya orang Sebau. Dia kata sebelum dia pergi universiti, dia duduk kat Sebau. Kat Sebau tu masa tu tak ada kelas agama, kan? Yang faham agama pun tok imam je. Tu pun faham sekadar-sekadar gitu sajalah, kan? Ketika tu orang masih main, masih minum, kan? Kalau ada kematian, main daun tu. Orang buat tahlil kan, dia main tu. Masa dululah. Sekarang alhamdulillah minum masih ada, kan? Tikam nombor masih ada. Bila dia pergi ke Semenanjung, dia pergi belajar dekat satu universiti kat Semenanjung sana. Waktu subuh, dia terkejut. Kenapa orang sembahyang 3 rakaat? Hari Jumaat. Dia terkejut. Rupa-rupanya ada sujud sajadah. Selama ni dia tak tahu. Kalau dia tak keluar, dia tak hijrah. Ni hijrah ni. Hijrah ni kena berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain, ataupun berpindah daripada satu perkara perbuatan budaya kepada budaya yang lebih baik. Kalau dia tak hijrah, kalau dia masih duduk di Sebau tu, maknanya ilmu, pengetahuan dia, pengalaman dia tak akan meningkat. Tak akan meningkat. Tak akan meningkat. Jadi dia bersyukur sangatlah bila dia berhijrah tu, dia balik, dia hijrah, dia tahu. Kurang-kurangnya dia balik, dia boleh sampaikan kepada orang lain. Jadi
Kita pun begitulah. Umat Islam di di Sarawak ni, di Bintulu ni, bukan soal minoriti ataupun majoriti. Itu bukan. Itu hanya nombor saja. Ibarat kata seorang pemimpin negara dulu, itu hanya nombor saja. Itu nombor. Yang faham-faham, yang tak faham, tak payah faham lah. Itu hanya nombor saja. Maksudnya kata minoriti ataupun majoriti itu bukan ukuran dia. Ukurannya adalah ilmu, amal, iman. Tu dia nilai dia. Sebab apa? Buktinya umat Yahudi, bangsa Yahudi, bangsa minoriti, tapi menguasai dunia. Kenapa? Kerana dia ada ilmu. Kerana dia ada kekayaan yang dimanfaatkan untuk menguasai umat yang lain. Kita ada kekayaan, kaya kita. Bukan kaya untuk umat. Tamah cakap, kat Bintulu ni bukannya sikit orang kaya, ramai. Tapi apa untuk umat? Apa untuk umat? Tanya di sini. Saya duk fikir orang ngadu kepada saya, di Bintulu ni harga rumah mahal. Terpaksa sewa bilik. Saya kata saya nak boleh buat apa? Saya bukan orang kaya. Kalau ada duit, tuan-tuan, kalau saya ada duit, saya buat apa? Saya beli rumah-rumah yang ada kat Bintulu ni, saya sewakan dengan harga yang murah. Saya sewakan dengan harga yang murah. Saya beli, bukan saya bagi free. Kalau kita bagi free, kita ajak umat malas. Biar dia ada usaha sikit, kan? Cari rezeki tu wajib. Tapi dia bayar dengan harga yang berpatutan. Tu kalau saya kaya lah. Tuan-tuan doa kan supaya saya kaya. Dapatlah saya buat macam tu. Jadi mudah-mudahan ada orang kaya dia boleh buat macam tu, kan? Dia boleh bina sekolah, tapi dia harapkan majlis agama. Majlis agama tak boleh nak buat apa. Sebab dia ada masalah yang lain. Dia ada sebab-sebab dia. Tu kita kena tahu. Dulu saya macam ada sangka tak baik sikit lah dengan majlis agama ni. Kenapa tak buat sekolah agama? Tahun 1995 baru ada sekolah agama tu. Kenapa? Baru dia dapat jawapan. Bila dapat jawapan saya faham. Jadi yang nak kena buat ni dah umat. Umat kita ni lah. Kita jangan harap majlis. Majlis dia ada kekangan dia. Kita yang kaya, gunakan kekayaan kita. Yang ada ilmu, kemahiran, gunakan kemahiran kita. Bangunkan umat. Baru betul-betul hijrah. Baru betul-betul ma'al hijrah. Bukan ma'al hijrah ni sekadar angkat spanduk saja. Minta bercakap, kita tahu angkat spanduk. Motor tukar. Tapi kualiti sama. Bahkan kadang-kadang teruk. Minta maaf cakap. Itu terpaksa cakap. Saya jenis cakap lepas je. Sebab apa saya tahu kejap lagi saya minta maaf. Tak tahu biar macam tu. Kan? Saya bukanlah maki hamun tak. Saya cakap elok-elok. Tapi pedih tu mungkin pedih jugalah. Qulil haq walau ka namur. Katakanlah yang hak walaupun pahit. Memang pahit. Tapi itulah. Kalau kita nak berkualiti, nak jadi umat yang berkualiti, kena ada ilmu. Oleh sebab tu kita umat Islam paling-paling kita ada tiga perkara. Jadi umat yang berilmu, jadi umat yang beramal, jadi umat yang berkhidmat. Tiga ni. Selama mana kita hidup dengan berilmu, dengan beramal, dengan berkhidmat. Ada ilmu, amal. Berdasarkan ilmu yang kita ada tu, kita belajar, yang kita tambah daripada masa ke semasa. Kemudian kita berkhidmat. Khidmatlah apa kepakaran yang kita ada, baru kita dapat maju. Baru kita dapat jadi umat berkualiti. Kita tak boleh jadi umat nafsi-nafsi. Kita jaga keluarga kita je. Keluarga orang lain kita tak nak. Kita fikir pasal kita je. Pasal orang lain kita tak nak fikir. Jadi kita kena ubah. Kena ubah daripada sekarang. Kena utamakan dulu ilmu fardu ain, kemudian baru fardu kifayah ataupun bersamaan. Janganlah jadi seperti mana sebelum-sebelum ini kita sanggup keluarkan duit untuk yang ilmu bersifat akademik, tapi yang bersifat agama ni kita abaikan. Maka kita akan jadi umat yang rugi. Umat yang rugi. Percayalah. Percaya tak percaya, hakikat dia memang macam tu. Kita akan jadi umat yang rugi kalau tak utamakan agama. Tak utamakan agama. Kena utamakan agama dulu, kemudian barulah yang bersifat keduniaan. Baru kita akan jadi umat yang berjaya. Bacalah sejarah-sejarah umat Islam Andalus ataupun mana-mana lah. Kenapa umat-umat dulu berjaya, hebat. Yang ceritakan teknologi apa semua ni umat-umat Islam.
Tapi kenapa diambil oleh umat lain? Kerana umat Islam lalai. Kita ni memang macam tu. Bila kita dah berada di puncak, kita lalai, leka. Macam juga pasukan bola sepak macam tu juga. Dia bila dia dah ada satu tingkat, dia akan lalai. Dia akan main-main. Akhirnya dia dikalahkan oleh lawan. Kita macam tu. Jadi bila kita dah dibagi kesedaran, kita kena bangkit. 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 Selama mana kita masih ada peluang ni, kita bangkit. Umat yang ada ilmu akan menguasai umat yang lain, walaupun dia minoriti. Ingat tu, ada ilmu boleh menguasai umat yang majoriti. Tak ada ilmu memang ketinggalan. Bacalah tentang umat Yahudi. Apa yang baik kita boleh ambil lah, yang tak baik tu kita sampingkan. Yang baik daripada umat Yahudi ni, dia ada ilmu. Bacalah sejarah pakar-pakar yang hebat-hebat kat dunia ni, semua orang Yahudi. Majoriti ni orang Yahudi. Allah bagi kelebihan di sudut tu. Allah bagi kelebihan tu supaya kita ambil iktibar, supaya kita fikir, kita ni ada Allah SWT. Umat-umat yang lain ni umat yang engkar, lari daripada Allah SWT. Kalau kita yang hampir dengan Allah SWT, kita ada Tuhan yang namanya Allah SWT, mengapa kita tak boleh jadi lagi hebat? Mesti ada sebab-sebab dia. Sebab-sebab dia apa? Kita tinggal majlis ilmu. Kita tinggal ilmu. Kita tak jadi umat membaca, malah membaca. Itu kita. Jadi mulai sekarang, kalau kita rasa kita dah terlambat, kita ajar anak-anak kita ni minat membaca. Banyak membaca. Saya kalau kat sekolah tu, saya mengajar BM sikit lagi. Saya selain saja mengajar agama, saya mengajar bahasa Melayu. Bila nak suruh buat karangan, cukup masalah. Pasal apa? Kosakata tak banyak. Sebab tak banyak membaca. Itu masalah kita. Masalah kita. Jadi dah habis dah. Kalau pun nak cakap panjang ni, boleh cakap sampai subuh, baru namanya berubah. Jadi lepas ni jangan sikit lagi lah panggil saya. InsyaAllah kita sama-sama berubah. Saya cakap ni bukan untuk tuan-tuan saja, saya cakap untuk saya juga. Saya cakap untuk saya juga. Saya cakap tadi tuan-tuan kena belajar lagi-lagi. Saya pun belajar lagi dan lagi, tuan-tuan. Dulu saya duduk kat Semenanjung, saya boleh belajar dengan guru saya bersemuka. Sekarang saya online saja. Sebab tu tiap-tiap malam, lepas daripada kuliah, kadang-kadang saya ada kelas online. Saya pun masih belajar lagi. Saya pun nak tingkatkan lagi sampai tahap yang lebih tinggi lagi. Okay? Jadi kita sama-sama. Bukan kata saya cakap ni untuk tuan-tuan je, saya tak, bukan. Sama-sama. Sebab tu kalau ada apa yang silap, salah daripada saya, tuan-tuan boleh tegur saya dengan cara yang baik. Saya sebut macam tu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni secara ringkas, mudah-mudahan memberi kesedaran lah kepada kita untuk kita menjadi umat yang berkualiti dengan kita mengambil kembali kepada manhaj Rabbani yang dibawa oleh Nabi SAW, Nabi kita, Nabi akhir zaman. Kita umat akhir zaman. Jadi kita bina umat ni dengan ilmu, dengan iman, dengan ilmu. Itu sajalah yang akan mengangkat kita, martabat kita tinggi. Kemudian yang ketiga yang saya lupa nak sebut adalah akhlak. Ilmu, iman dan akhlak. Ini kunci dia untuk kita jadi umat yang berkualiti. Barulah umat-umat yang lain akan respect dengan kita, hormat dengan kita, sebagaimana mereka hormat dengan umat-umat Islam yang terdahulu. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, dan lemah kurang tu mohon maaf salah silap. Semua tu daripada saya, mohon maaf salah silap dan sebagainya. Kalau ada salah silap mohon bagi teguran. Jadi mudah-mudahan saya doakan, kita sama doakan, mudah-mudahan kita jadi umat yang terbaik, umat yang berkualiti, umat yang berilmu, beramal dan berkhidmat untuk umat kita, umat Islam ni, khususnya umat Islam di Bintulu ni. Kita majukan umat dengan ilmu, dengan bangunkan sekolah dan sebagainya, dengan bangunkan majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Mudah-mudahan kita mulai daripada saat ini kita berubah. Mudah-mudahan kita sambut tahun baru yang akan datang dalam keadaan kita dah berubah. Kita dah berubah daripada apa yang ada sekarang ni, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji wal ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.